Sebab itu 10 orang yang Dan Kirit cuba beli tu, ya, nak jadi Perdana Menteri sekali lagi tu, ya, gagal. Sebab mereka tidak mau mengambil risiko untuk kosongkan kerusi. Takkan Hishamuddin nak kosongkan kerusi? Takkan Wee Ka Siong nak kosongkan kerusi? Ya? Jadi masing-masing terpaksa akur dengan keputusan Barisan Nasional untuk bekerjasama dengan Pakatan Harapan bagi membentuk kerajaan perpaduan. Jadi inilah yang berlaku sekarang ini, di mana Datuk Iskandar Zulkarnain, MP Kuala Kangsar, ya, menyatakan sokongan pada PMX tanpa dia keluar parti. Dia menyatakan bahawa ini penting untuk dia membantu rakyat di kawasan dia. Sebab PMX bagi tahu kalau beri kerjasama kerajaan perpaduan, ya, maka tidak ada masalah bagi kerajaan perpaduan untuk membantu. Ya, macam itulah. Mana-mana kerajaan pun macam itulah keadaan dia. Ya. Kalau kau memberikan kerjasama kepada kerajaan mesti beri kerjasama kepada kamu. Ya. Itu kaedah dia. Ya. Dan baru-baru ni saya ada terbaca kenyataan media yang dikeluarkan oleh Hamzah Dolmat. Si Mejah. Ya. Kenyataan media agak panjang lah. Dia bagi tahu kemungkinan, ya, dia bagi tahu dia dipanggil oleh SPRM. Datuk Iskandar ni satu ugutan tekanan bagi dia. SPRM panggil dia, kalau kamu tidak sokong kerajaan, maka kamu akan dikenakan dakwaan atas kira rasuah. Ini yang dikatakan oleh Hamzah dalam kenyataan dia. Kalau betul lah kenyataan itu, ya, daripada Hamzah, yang seperti mana yang telah dibiarkan. Ya? Dia kata ada tekanan kepada ahli parlimen Kuala Kangsar. Kalau kamu tak sokong Anwar Ibrahim, SPRM akan ambil kes dakwa kamu. Ini tak masuk akal, saudara. Cukup tak masuk akal. Ini sebagai alasan bersatu untuk nak menghilangkan kemaluan mereka, ya, maruah mereka sekarang dah tercemar, di mana Muhyiddin selalu wawarkan bahawa kita akan ambil alih kerajaan. Ada berapa ahli adun dan MP akan lompat kepada kita. Kita akan ambil alih kerajaan bulan 8. Dia war-warkan benda ini. Tiba-tiba orang dia yang lompat yang pergi kepada menyokong kerajaan perpaduan. Ini memalukan imej Muhyiddin Yassin. Bagaimana kamu nak jadi kerajaan kalau kamu sendiri tidak boleh meyakinkan ahli parlimen kamu? Ya, ini baru satu, saudara. Saya yakin selepas ini, ya, selepas pertengahan bajet ini nanti, akan beratus-ratus orang akan bersama dengan beliau, dengan Kuala Kangsar ni. Kalau tak keluar parti pun dia akan menyokong, saudara. Sebab mereka dah tak mampu nak hidup lagi 3-4 tahun sebelum PRU16. Selama ini mereka bertahan sebab mereka yakin dengan janji-janji pemimpin mereka bahawa kerajaan akan bertukar. Syahidan menyalak dalam parlimen bulan Ogos dalam parlimen. Sekarang dah bulan 10. Lepas tu tunggu PRN kita ambil alih. Habis PRN tak jadi apa. Tunggu Pulai, lepas Pulai ni kita ambil alih. Habis Pulai tak jadi apa. 2-0 di Pulai tak jadi apa. Tunggu di Perangai. Tak dapat pusat, kita nak rampas negeri. Ada 4 adun akan melompat bersama kita untuk kita merampas negeri Pahang. Dah tak dapat pusat, dah rampas negeri Pahang. Dah sekali dua-dua tak dapat. Pusat pun tak dapat, Pahang pun tak dapat. Mana dia 4 adun yang kata nak lompat? Tak ada, saudara. Ini semua Dan Kirit dan kumpulan-kumpulan mereka nak meyakinkan para walaon di bawah supaya kamu bersabar. Istiqamah dengan kami. Jangan lompat, jangan lari lagi. Jangan swing. Bersama kami, kita akan jadi kerajaan ni. Sabar. Dia nak yakin ke penyokong mereka sahaja, saudara. Yang bodoh masih kekal lah sokong mereka. Yang cerdik akan berfikir. Salah satu yang cerdik, ahli parlimen Kuala Kangsar. Dia berfikir, bila aku nak tunggu jadi kerajaan ni? Ya? Aku nak bagi peruntukan kepada kawasan-kawasan aku. Banyak kerja di kawasan aku perlu buat. Kamu duk janji nak jadi kerajaan. Nak jadi kerajaan macam mana? Menantu kamu pun tak balik lagi, kena buru dekat polis. Dekat luar negara sana. Kamu cerita pasal nak jadi Perdana Menteri. Bakal Perdana Menteri, menantu dia pun lari cabut. Macam mana orang nak yakin? Saudara. Sebab itu saya katakan tak logik kalau dia diberi tekanan oleh SPRM. Kalau SPRM nak bagi tekanan, buat apa seorang? Ya, kutip ramai lagi. Tak perlu bagi tekanan, saudara. Dah berapa ramai kes pemimpin mereka disiasat oleh SPRM. Ada tekanan? Tak ada. SPRM siasat. Ya?
Wan Saiful kena siasat. Ramai kena siasat, saudara. Ada tekanan? Ada dia minta masuk sokong PMX? Tak ada. Bagi SPRM, mereka tidak ada politik. Kamu nak sokong mana SPRM tak kisah. Tapi kalau kamu ada kes, dia akan siasat. Buat apa nak ugut-ugut? Tak perlu ugut. Selama ini yang duk disiasat SPRM ni pun tak ada ugut pun. Jalan kes. PMX bukan seperti Anwar, bukan seperti Mahathir Mohamad. Mahathir Mohamad betul. Bila ahli parlimen bersatu tak cukup, hanya 13 orang saja, ya, dulu nak bagi ramai sikit supaya nak berdepan dengan pengaruh Anwar Ibrahim, maka beberapa puluh orang ahli parlimen UMNO ditarik bawa, diugut dengan SPRM, Lembaga Hasil Negeri dan sebagainya. Ini cara Mahathir Mohamad. Tapi bukan cara Anwar Ibrahim. Kamu nak sokong dia, sokong secara sukarela. Kalau kamu ada kes, walaupun kamu sokong aku, tapi kalau kamu ada kes, kamu tidak akan terlepas. Apa bukti dia? Syed Saddiq. Suatu Syed Saddiq sokong Anwar Ibrahim, ya, hingga kita mendapat 2/3 majoriti. Tapi kes dia tu tak dibicarakan. Anwar tak buang kes. Walaupun Anwar tahu kalau dia buang kes Syed Saddiq, dia selesa dengan 2/3 majoriti. Tapi bagi Anwar, bukan 2/3 majoriti itu yang penting. Yang penting walaupun satu orang majoriti kerajaan dia, tetapi dia nak kerajaan dia itu bersih dan telus. Dia tidak perlukan sokongan perasuah. Itu cara Anwar Ibrahim. Jadi cara nak ugut ahli parlimen Kuala Kangsar ni dengan ugutan rasuah tak masuk akal, saudara. Kalau betul dia tidak ada rasuah, kalau dia bukan perasuah, kenapa dia perlu takut? Kalau betul lah dia diugut ataupun dia ditekan. Soalnya Datuk Iskandar Zulkarnain ni, ahli parlimen Kuala Kangsar, melakukan rasuah atau tidak? Itu soalan dia. Kalau dia betul lakukan rasuah, maksudnya apa? Maksudnya dalam perkataan PN Best ni, ada lagi ahli parlimen perasuah. Kalau betul. Kalau jawapannya tidak betul, ahli parlimen Kuala Kangsar ni tidak melakukan rasuah, kalau jawapannya itu tidak betul, maka perlu takut apa kalau betul dia ditekan oleh SPRM. Kenapa SPRM nak pergi tekan orang yang tidak melakukan rasuah? Yang sebenar cerita ini sengaja diada-adakan untuk nak tunjukkan konon-kononnya bahawa ahli parlimen dia sokong PMX kerana dia ditekan oleh SPRM. Itu saja, saudara. Sebab dia dah malu, maruah dia dah jatuh ke tahap yang paling rendah sekarang ini bagi Din Cirit. Sebab dia mewawarkan, dia mendapat sokongan, dia mewawarkan berapa ramai orang akan melompat. Anwar Musa pun duk kata itu hari, berapa ahli parlimen akan melompat. Semua kata akan melompat. Akhirnya satu persatu insya-Allah kumpulan daripada PN ini akan melompat dan menyokong kepimpinan PMX. Ini yang mereka cuba elakkan. Maruah mereka betul-betul berharapkan kepada lompat-lompat ni lah. Sebab tu bila dia cakap tentang kuasa, dia harapkan orang melompat. Nak rampas Putrajaya, dia mengharapkan orang melompat. Nak rampas Pahang, dia harapkan 4 adun lompat. Ini maruah apa ni ahli politik? Ahli politik nak jadi pemimpin, nak mengharapkan orang khianat. Baru kamu nak jadi kerajaan, baru kamu jadi pemimpin, mengharapkan supaya orang khianat. Kamu tidak ada kekuatan diri sendiri, kamu tidak ada pengaruh diri sendiri, kamu mengharapkan orang khianat sokong kamu dan kamu boleh ambil alih kerajaan. Sebab apa, saudara? Sebab Din Cirit dah ada pengalaman menjadi pengkhianat. Sebab dulu pun dia jadi Perdana Menteri hasil daripada pengkhianatan. Dia jadi Perdana Menteri dulu hasil daripada umpan-umpan ni, scheme of things. Bila dah seronok macam tu, dia jadi Perdana Menteri dengan cara macam itu, dia minta orang lain ikut macam dia. Dia seorang pengkhianat. Aku boleh jadi Perdana Menteri dulu kerana pengkhianatan. Dan kali ini aku nak ulang. Aku nak ambil kuasa di Putrajaya. Aku nak ambil rampas kuasa di negeri. Aku mengharapkan korang khianat macam aku. Itu je maruah yang dia ada. Sebab dia tidak ada kekuatan diri. Dia tidak ada pengaruh dalam negara kita ini. Jauh sekali pengaruh di luar negara. Dia tidak ada kekuatan, saudara. Kalau betul dia ada pengaruh
Dia tidak perlu mengharapkan orang melompat. Dia tidak perlu nak upah, nak ugut dan sebagainya untuk orang sokong dia. Ini yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, orang yang nak kuasa, sanggup berbuat apa saja, dah lama dah jadi Perdana Menteri. Dia pernah mendapat sokongan SD. Kita masih ingat dulu. Suatu mengumpul SD tu. Dia pernah kata dia ada jumlah yang cukup. Tapi apa yang berlaku seperti dia kata, apabila orang ini diugut, apabila orang ini diberi upah, umpan, orang tak mau sokong dia. Dan dia diminta, kalau aku sokong kamu, apa kamu boleh buat pada aku? Apa kamu nak bagi pada aku? Bagi Anwar tidak ada tawaran. Kau nak sokong, sokong. Tak nak sokong, kau boleh belah. Sebab itu dia tak boleh jadi. Kalau dia sikap dia macam dia cirit, dah lama dah jadi menteri. Itu beza kepimpinan yang ada keyakinan diri dengan seorang pemimpin yang dia tidak ada keyakinan diri. Dia mengharapkan orang lompat, orang makan umpan dia, baru dia boleh jadi pemimpin. Jadi jelas dekat sini saudara, jelas dekat sini bahawa MP Kuala Kangsar itu menyokong kerajaan perpaduan. Tidak masuk akal dia ditekan oleh SPRM. Sebab kita tengok, dah berapa orang dah pemimpin daripada Pakatan Nasional ini telah pun disiasat oleh SPRM. Tak perlu nak tekan sokong PMX pun. Kamu ada kes, SPRM akan siasat. Kalau Anwar nak dapat sokongan, berapa banyak ni yang boleh diugut. Boleh settle kes mereka asalkan sokong Anwar Ibrahim. Tapi kenapa tetap juga disiasat? Dan yang kedua, kalau kamu tidak melakukan amalan rasuah, tidak ada melakukan penyelewengan, salah guna kuasa dan sebagainya, perlu apa kamu takut kalau SPRM tekan kamu? Buatlah laporan polis. Kamu tak buat rasuah, tiba-tiba SPRM panggil kamu, ugut kamu. Kamu tahu tarikh dia, kamu tahu di mana, kamu tahu pukul berapa kamu bertemu dengan pegawai SPRM. Dan kalau mereka ugut, buat laporan polis. Kita pun akan sokong. Kita tak mahu Anwar jadi Perdana Menteri kerana diangkat oleh perasuah-perasuah. Sebab puluhan tahun kita berjuang bersama Anwar Ibrahim untuk lawan rasuah. Puluhan tahun kita bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana apa? Kerana untuk nak lawan rasuah. Mana mungkin kita boleh terima Anwar jadi Perdana Menteri disokong oleh perasuah-perasuah seperti ini. Jadi saya minta Datuk Iskandar buat laporan polis. Kalau betul kamu ditekan seperti mana dakwaan Hamzah, buat laporan polis. Biar polis siasat sama ada kamu betul ataupun Hamzah buat dakwaan palsu. Kalau Hamzah buat dakwaan palsu, saya minta Ahli Parlimen Kuala Kangsar saman Hamzah kerana menuduh dia ditekan oleh SPRM. Kerana ini tuduhan jahat. Kalau betul Datuk Iskandar Zulkarnain ini jujur menyokong kepimpinan PMX bukan kerana diugut atau ditekan, apabila Hamzah membuat kenyataan sedemikian rupa, sepatutnya Datuk Iskandar Zulkarnain boleh saman Hamzah. Masalahnya ada berani ke tak ada berani? Sebab Hamzah kepimpinan di atas. Dalam parti yang sama, itu aja. Itu aja. Ini ada kata ni kes gugur-gugur ni. Dia nak katakan Dan Cirit lah. Dan Cirit pun gugur juga kes dia. Berapa ramai yang gugur. Kalau belah pemimpin dia gugur tak apa. Adil mahkamah. Bila orang lain tak adil. Ni lah perangai buat wala'on ni. Haji Hadi kata DNA tidak ada dalam Islam. Dalam Parlimen Haji Hadi dia mengeluarkan hukum. DNA tidak ada dalam Islam. Dalam masa yang sama, Pengerusi Perikatan Nasional, Dan Cirit baru-baru ini memohon DNA. Bos kepada Haji Hadi. Muhyiddin ni tak ikut ke fatwa Haji Hadi. Haji Hadi kata DNA tidak ada dalam Islam. Tetapi bos Haji Hadi sekarang ni mohon untuk DNA. Boleh pula. Sebab apa? Sebab puak dia. Puak-puak lebay ni macam tu saudara. Saya nak bagi tahu. Hukum kalau belah dia menguntungkan dia halalun tayyiban.
Tapi kalau orang lain, haram. Kalau belah dia, ya, bala baca Al-Quran ke, pimpin gerakan baca Al-Quran ke, terjemah ke, tafsir ke, halalun tayyiban. Bacalah Al-Quran. Walaupun tak potong, kotel. Kan? Seperti kata Sanusi. Belah dia baca Quran, bacalah. 30 juzuk kalau baca pun tak apa. Tetapi kalau puak pihak lain, DAP, ya, baca sepotong ayat dia. Kecoh. Kecoh, saudara. Menghina Islam, mempersendakan Islam. Belah dia tak apa. Ya? Jumpa Nabi berkali-kali pun, takbir. Bala tak potong lan tu, yang tak potong lan tu, mimpi Nabi berkali-kali, saudara. Dan disahkan oleh Tuan bin Toman. Walaupun pun bertakbir, saudara. Ya? Yang bertakbir kuat tu, ya, usahkan mimpi jumpa Nabi. Mimpi jumpa Abu Lahab pun tak pernah. Dan tidak ada seorang pun pertikaikan dan bertanya kepada Bala, wahai Bala, betul ke kamu jumpa Nabi? Bila kamu jumpa Nabi dalam mimpi? Macam mana rupa Nabi? Macam mana kamu tahu itu adalah Nabi? Ada orang tanya? Tak tanya, saudara. Percaya bulat-bulat, kata Bala. Itu yang Bala seronok. Aku seorang Hindu, aku boleh memperdayakan wal'on ini. Kerana dia walak dengan aku. Dia bukan saja walak dengan Syekh Al-Hadi Al-Marangi, tetapi dia walak dengan Al-Fadil Ustaz Bala. Wala'on pun walak dengan dia. Tak ada walak. Tak ada seorang pun wala'on tanya Bala, betul ke kamu jumpa Nabi? Macam mana rupa para Nabi? Kemungkinan Bala memimpi jumpa Mu'tasim. Saya selalu sebut dan saya selalu ulang. Tidak mustahil Bala bermimpi jumpa Mu'tasim. Ya, Mu'tasim berserban, berjubah dengan pendek dia tu kan, berjanggut. Dan maka Bala ingat itulah Nabi. Sebab Bala ni bukan Islam, dia tidak belajar, ya, hadis tentang bagaimana sifat-sifat Nabi. Dia tak tahu. Jadi bila nampak berserban, berjubah, maka dia bermimpi Mu'tasim. Dia katakan dia mimpi Nabi. Maka wala'on bertakbir, saudara. Sebab apa? Sebab Bala itu adalah pengurusi Dewan Himpunan Penyokong PAS. Kumpulan dia. Kalau kumpulan dia kata apa pun, tak apa, saudara. Mencarut pun takbir. Sanusi berapa kali mencarut. Dan carutan Sanusi ini sentiasa naik taraf. Kan, dulu dia sebut lan. Saya nak sebut pun malu, saudara. Ya? Dulu dia sebut lan. Kalau dia naik taraf, upgrade lagi, datang ke Pelangai dia sebut ko. Naik taraf. Sebab bagi Sanusi, lagi banyak dia mencarut, lagi kuat walaupun akan bertakbir. Sebab carutan dia itu adalah carutan bersifat syar'i yang dibenarkan oleh Islam. Ya? Alhamdulillah, orang Pelangai tak terima. Orang Pelangai masih ada kewarasan. Orang Pelangai masih ada ilmu di dada. Orang Pelangai mengiktiraf bahawa perkataan kotek itu adalah perbuatan mencarut. Walaupun Sanusi berulang kali sebut, bagi kami kepada Bapak Hang itu adalah pujian. Bagi orang Pelangai kepada Bapak Hang itu adalah kata-kata yang biadab, kata-kata yang kurang ajar, yang tidak harus diajar kepada generasi-generasi muda. Ini bagi pendapat orang Pelangai. Walaupun Sanusi kata, kami di Kedah dah biasa dah, kepada Bapak Hang ni pujian. Apakah benar orang Kedah seperti mana otak Sanusi? Saya tak fikir begitu. Ya? Tak semua orang Kedah mempunyai otak seperti Sanusi, yang menganggap bahawa perkataan kasar itu biasa bagi orang Kedah. Alhamdulillah di Pelangai, ya, kita keluarkan, kita tolak pemimpin seperti ini. Pemimpin yang cuba meracuni anak muda dengan mengatakan bahawa mencarut itu perkara biasa. Pencarut itu dibenarkan. Ya, kita tolak pemimpin seperti ini. Kita dah mengambil pukul 4. Jadi saya rasa, ya, bolehlah kita landing slow-slow. Ya. Jadi saya minta maaf lah, ada kawan-kawan minta naik ni, ya, sebab memang saya tidak akan naikkan. Kalau kita naikkan, kita kena sembang panjang. Ya. Kita kena sembang panjang lah, saudara. Sebab kalau saya naikkan orang, kita sembang sekejap tutup, nanti orang kata
alamak, kecil hati lah member kan. Kita bagi member naik, tiba-tiba dia cakap kita tutup. Jadi lebih baik saya kata saya tak perlu naikkan dulu. Kalau saya nak live pendek lah, sebab kadang nak bagi pencerahan ya, sebelum kita mendengar apa yang akan diperkatakan oleh PMX kita, dan kita mengharapkan sesuatu yang lebih baik ya akan diumumkan oleh PMX. Jadi hari ini sebenarnya saya nak umumkan tentang Kuala Kangsar. Cuma saya nak ulaskan tentang kenyataan Hamzah, bahawa Hamzah mengatakan Parlimen Kuala Kangsar ini ditekan oleh SPRM, dan kita membawa hujah bahawa kalau betul kamu tidak melakukan rasuah, kenapa kamu harus ditekan? Kenapa kamu harus takut ya? Dan kalau betul kamu tidak melakukan rasuah ya, kamu boleh buat report polis kalau kamu betul ditekan. Dari segi logiknya pula, selama ini pun SPRM menyiasat tidak ada tekanan. Semua berapa ramai dah kena siasat, tak ada tekan pun untuk sokong PMX. Ada kes siasat. SPRM yang di bawah kepimpinan Malaysia Madani, dia tidak peduli dengan politik. Ya, dia tak peduli dengan politik. Seperti mana dia merampas beras, ya, isu beras di Kedah. Dia tak kisah kamu menang pilihan raya ke, kamu Sanusi ke, bukan Sanusi ke, isunya ada orang suruh beras. Ada berlaku, mungkin kemungkinan berlaku amalan rasuah, maka dia siasat. Tak perlu nak tekan, oh kamu kena sokong PMX kepada kita settle. Tak ada, saudara. Tak ada mereka yang sekarang ini settle case kerana menyokong PMX, tak ada. Bahkan saya Saddiq tarik sokongan pada PMX pun, kes dia macam biasa, berjalan. Dia sokong PMX dulu, kes Syed Saddiq berjalan. Dia tak sokong, kes dia macam tu juga. Sebab kehakiman, ya, undang-undang, dia tak peduli tentang politik ini. Ini di bawah PMX. Ya, kamu sokong tak sokong, kalau ada kes lah. Sama juga dengan ahli Parlimen Kuala Kangsar. Kalau kamu betul kamu tidak ada rasuah, takut apa kalau betul ada tekanan. Tapi saya yakin tidak ada tekanan. Dan saya minta ahli Parlimen Kuala Kangsar ni, kalau betul kamu ya diugut, kamu boleh buat polis. Kalau tak betul, kamu bukan diugut, kamu harus saman bos kamu Hamzah, sebab dia buat segmen media mengatakan kamu ditekan. Ini ada dua pilihan pada ahli Parlimen Kuala Kangsar. Kalau dia ada maruah, kalau dia nak bela diri dia, ya, kalau dia betul-betul ikhlas sokong PMX, ya, bukan kerana diugut, ya, dia harus saman Hamzah kerana mendakwa dia diugut. Ya, atau setidak-tidaknya dia membuat kenyataan media mengatakan apa yang Hamzah sebut itu adalah tidak benar. Saya tidak pernah diugut. Ya, itu saja cara untuk kita membersihkan nama kita. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang berikan dukungan dan sokongan yang sudi untuk bersama ya perkongsian, dan sekejap lagi kita akan dengar ya bajet sekali dekat pukul 4, mungkin lewat sikit kot. Saya tak akan live dah petang ni ya, mungkin dapat bajet malam insya-Allah lah kalau ada masa ya. Jadi terima kasih banyak bagi mereka yang belum follow, saya jumpa follow akaun saya, akaun 1, akaun 2 ya. Dan bagi yang dah follow, terima kasih banyak. Jadi kita jumpa lagi di lain masa ya. Mungkin selepas pentas bajet ni mungkin ada banyak lah ya, boleh kita bincangkan dalam live-live yang berikutnya ya. Dan bagi mereka yang telah bagi gift, terima kasih banyak ya atas perkongsian. Kita jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.